Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia? Kita nak sambung cerita pada malam ini. Sambilan tu kita tunggu bagi mereka yang bertanya saya semalam. Sambil menunggu, sebenarnya saya nak cerita tentang nutritional yeast. Ramai yang masih lagi tak tahu cara nak makannya dan sebagainya. Semalam saya ada cerita, mungkin you terlupa, letak satu sudu teh dah cukup dalam you punya salad ataupun dalam you punya atas nasi, you pun boleh, tak ada masalah sebelum you gaul makan semua tu kan. Ataupun selalunya kita tak makan nasi banyak dah sekarang, betul tak? Kita nasi putih tu kena hati-hati. So kita cerita tentang salad, letak atas salad tu boleh. Dah. Ataupun ambil satu sudu makan terus, dia tak ada rasa pelik, dia ada sedikit macam rasa lemak-lemak sikit, manis-manis sikit, sebab asal usul pun dia buat daripada fungus, daripada yeast yang didasarkan daripada molas, sugar cane juga. Okey, baik. Waalaikumsalam. Semua dah masuk. Syurisma pun ada sini, Eda Hafiz, Walad 23, Shilaka Baby, amboi. Okay, Jet Lee, thank you very much. Zaleha K Ford, merah putih, hijau kuning tak ada. Okay, malam ni kita nak cerita tentang sebelum tu kita hari ni hari orang berdoa, hari Arafah. Bagi mereka yang sedang sakit, terutama sekali saya juga mengambil kesempatan ini untuk mendoakan anda sekalian, semoga cepat sembuh, syafakallah, dan kita sama-sama kita mendoakan semoga minda kita, kolbu kita ni dibersihkan dan mendapat keberkatan dan mendapat yang mana kita mohon maaf, bertaubat semua tu, kita mohon semoga Allah SWT menerimanya dan kita mendapat keberkatan. Yang penting sekali ialah rahmat yang Tuhan bagi itu, semoga kita diangkat darjat, ditutupkan aib kita dan dimurahkan rezeki, beri hidayah banyak-banyak supaya kita dapat idea yang baik-baik untuk memanfaatkan orang lain. Lepas tu kita yang penting sekali sehat walafiat, betul tak? Okey, baik saudara-saudara sekalian. Lagi sekali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hijrah Yakub. Okey, Cik Syarif. Ada 7 tanda utama yang macam mana kita nak tahu kita ni dah kena heart problem atau tidak. Saya gunakan perkataan penyakit jantung yang general. Saya tak kata serangan jantung, sebab serangan jantung cuma satu daripada penyakit ataupun byproduct hasil daripada penyakit jantung. Saya bahagikan kepada 3 penyakit jantung ni senang saja, okay, supaya you dapat gambaran yang agak simple. Satu ialah heart attack, semua orang tahu, okey, dan kita minta simpang lah minta Tuhan lindungi kita jangan kena heart attack. Sebab apa? Takut tak sempat nak mengucap nanti. Itu yang paling mustahak kan, sebab heart attack ni dia nak datang, dia attack dahsyat. okey. So ini selalunya disebabkan oleh apa? Pembuluh darah kita yang 3 di depan, katakan jantung. Okey, semua buat genggam tangan macam tu cepat. Tangan kanan anda buat. Jantung anda, buat cerita kampung saya lah. Kalau saya mengajar, semua pegang macam ni. Inilah saiz jantung you lebih kurang. Kan setengah daripada kita kecil genggamnya, setengah orang besar. Ini sebagai andaian supaya you faham. Bila saya letak 3 jari macam tu, okay, kalau you tengok, dia belah kanan. Ini terbalik ni gambar ni kan. Sebelah kanan ada satu, tengah ada satu, kiri ada satu. Dia lebih berat sebelah kiri tu. Sebab apa? Kiri ada left ventricle, ruang ataupun bilik yang besar, di mana darah terakhir sekali sebelum dia nak dipump keluar ke seluruh body kita, dia main kat left ventricle tu. Jadi dia punya supply blood tu kat situ tu agak macam lebih sikit kan. Tapi dia ada 3 kawasan. Jadi kalau satu jam, berarti satu kawasan parlimen you dah out. Kalau you bayangkan, you kena jaga 3 kawasan lah katakan. So paling-paling 2 kawasan kalau out, selalunya orang tak boleh tahan juga kan. Tu pun ada orang boleh lagi hidup dengan 1/3 supply. Sementara waktu sebelum dia buat bypass ataupun dia buat angiogram atau buat stent. Okey, itu dipanggil heart attack. Okey, kita tahu serangan jantung. Nombor 2 ialah kita boleh dia panggil cardiac arrest. Cardiac arrest ni dia orang panggil apa, jantung stop terus.
tak boleh buat apa-apa lagi dah. Dia selalunya ada masalah elektrik, macam current supply dah kena switch off atau fused, kena petir ke apa macam tu lah. Jadi you pengsan, you collapse, you dah tak boleh bangun, tak bernafas, tak ada lagi degupan jantung. Yang ni kalau tak cepat-cepat jumpa emergency doktor ke apa, memang goodbye. Okay? Yang tadi tu heart attack tu paling lambat pun lebih kurang 6-8 jam je. Lepas tu pun lingkup juga, maksudnya dah terbakar jantung kita, walaupun masih lagi boleh, tetapi akan datang ke nombor 3 punya yang saya masukkan untuk fahaman penyakit jantung, iaitu dia panggil gagal jantung atau heart failure ataupun lemah jantung. Perkataan pun lemah berarti dia tak pump macam dulu lagi dah. Jadi dia punya action tu dah tak macam dulu, tak selincah dahulu. Tapi masih hidup. Semua ni masih hidup. Yang susah nak hidup tadi tu, yang saya kata elektrik dah putus tu. Okey. Heart attack pun ramai orang hidup lagi kan. Okey. Kalau saya kata ramai yang hidup lagi tu, berarti ada persentasenya selalunya 30% atau 3/10 orang yang kena heart attack, dia kena goodbye dahulu. Lagi 20% atau lebih kurang 2/10, kalau 10 orang kena heart attack tu, 2 orang dia boleh sempat pergi hospital, tapi dalam 48 jam dia pun pergi juga kalau tak jaga betul-betul. Cuma tinggal 50% daripada 10 orang yang selamat melalui perubatan moden ni. Of course lah, you kena sambung ambil ubat, kena follow up dengan doktor. Tapi bila dapat heart failure disebabkan bekas jantung kena heart attack dahulu, boleh jadi lemah jantung. You akan jadi lemah jantung you. Lepas tu you kena tengok muscle you masih lagi boleh contract tak. Kalau tak kuat, macam mana nak betulkan. Doktor ada ubat-ubat yang tertentu. Lepas tu ada masalah kalau kecil-kecil lagi, congenital problem. Kadang-kadang bila dah besar sikit, dia nampak lebih ketara, iaitu injap you dah bocor. Tahu tak? Macam valve. Kita kan ada 4 injap dalam jantung kita, tapi tak apa. You tak payah ingat tu semua. Tapi doktor kata bocor dah you punya valve ni. Dia nak kena dibetulkan balik. Okay, nak kena fix benda tu lah. Sebab dah rosak, bocor. Kadang-kadang dah putus pun dia punya tendon-tendon semua tu. Jadi you kena buat orang kata apa, replacement kadang-kadang pun. Baik. Lepas tu masalah selalunya orang ada high blood pressure pun menyebabkan jantung ni jadi penat, nak kena tekan, nak lawan. Lepas tu kadang-kadang kesian juga kes-kes ni bukan masalah you tak jaga badan semua. Kadang-kadang virus, tahu tak, you dapat infection, you cuma dapat demam je, sesama ataupun flu 2-3 minggu lepas. Lepas tu sekarang you datang kata macam saya nak bagi gejala 77 ni lah, apa yang you complain. Doktor cek tengok dah ada inflamasi dalam otot ataupun dalam muscle you ni kan. Maklum saja, otot kita ni setiap hari, you nak tahu tak, dia pump lebih kurang 100,000 kali sehari. Ni jantung kita ni, you tak pernah bilang pun, betul tak? Tapi kalau 1 tahun, kata orang yang hampir kalau hitung-hitung tu hampir 35 juta kali, tak berhenti-henti sampai lah ni. Kalau dia berhenti, kita berhentilah kan, betul tak? Jadi kalau Allah dia charge cuma 5 kupang aja satu kali pump. Okey, 5 kupang dah lebih kurang 17 juta ringgit. Okey lah, dia charge kupang pun dekat 5-6 juta ringgit juga kan. So nak bayar ke setahun tu? Jadi kita sebenarnya semua ni dah kira-kira dah millionaire lah. Kalau dari segi itu baru jantung pump, itu pernafasan lagi. Setiap kali kita hirup udara Allah bagi tu, dia cah 5 dit je. Jadi kalau kita fikir macam tu, ini satu lagi yang kita kena cek, jantung lemah ni. Kenapa? Kesian kat dia. Setiap hari dia kalau tak efektif, kalau tak dalam keadaan yang fit, yang cergas, jantung kita tu, dia nak kena jalan lebih kurang 19,000 kilometer pusingan setiap kali dia buat cycle tu. Pusing-pusing satu badan kita, daripada jantung ke kepala, ke kaki, ke tangan, semua ni. Dia punya network tu, dia nak kena supply pusing balik. Kalau campur tolak dia punya distance, jarak yang dilalui setiap hari, bang, 19,000 kilometer. Jadi kalau kita tak bersyukur, kalau kita tak kata Alhamdulillah, sombong sangatlah kita ni. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi 7
check ya. Kadang-kadang satu datang dah cukup, kadang-kadang you kena ada 3-4 baru confirm, sebab ada lagi penyakit-penyakit lain yang hampir sama. Contoh, kalau saya kata cepat letih, ada cerita lain. Kalau tak cukup tidur pun cepat letih. Kalau makan tak betul ke, ataupun bau tadi pagi cirit ke apa-apa, kadang-kadang letih juga. Tetapi itu cerita lain. You sendiri tahu yang saya cerita ni tak ada pasal apa-apa, tahu-tahu cepat letih. You sekarang lebih cepat letih daripada dahulu. Kalau dulu you nak pergi satu KLCC pusing mall tu, tiap-tiap tingkat tu, sampai you buat second round lagi pusing pun tak ada masalah, you lepas. Pergi pavilion ke, pergi shopping lah konon. Sekarang nak pergi toilet pun tak mau, takut ataupun malas. Pasal apa? Jalan je dah letih. Faham tu? Ni nombor 1. Orang panggil cepat letih dan letih yang bukan-bukan. Okey, jadi disebabkan oleh blood circulation, jantung kita dah lemah dan dah gagal ataupun masih hidup tetapi tak berfungsi secara baik, maka jantung kita dah berpenyakit sebab dah nampak letih, oksigen pun tak cukup. Tapi setengah orang dia normal, kalau dia takat dia pergi toilet, kalau takat nak shopping no problem. Cuma kalau dia exercise sahaja baru dia rasa penatnya lain macam. Dulu dia boleh pusing 2-3 round padang, sekarang setengah padang pun tak larat. Kalau dia exercise, berjogging, jalan, no problem. Ini berarti dia punya kegagalan jantung dia ataupun penyakit jantung dia tidak begitu serius. Kan ada degree berapa persen dah rosak, berapa persen yang masih lagi hidup. Faham tak jantung kita pun. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah sesak nafas. Saya ulang, sesak nafas. Sebab ada kaitan, kalau ditengok jantung, sebelum dia pergi ke tempat lain, dia mesti ambil udara ataupun ambil oksigen daripada mana? Dia kena hantar ke kelang namanya paru-paru, the lungs. Yang kiri kanan tu dah diproses, buangkan bahan toksik, carbon dioxide semua tu, lepas tu ambil oksigen, masuk balik ke left ventricle, pum, dia keluar ke aorta keluar. Faham tak? Jadi tuan-puan sekalian, jantung pun memerlukan oksigen daripada sini juga, darah daripada sini. Sebab jantung dia tak boleh pakai darah yang ada daripada dalam bilik dia tu, dalam dia punya chamber dia tu. Dia kena tunggu blood yang keluar daripada paru-paru ni pun, bila dia keluar pergi tempat lain, dia ambil sebahagian untuk pergi ke jantung dia juga, maksudnya otot dia, supaya dia boleh bergerak. Tapi kalau tak cukup disebabkan penyakit yang saya cerita tadi kan, bekas-bekas serangan jantung atau ada infection, ada masalah-masalah virus ataupun injap dah bocor semua tu, maka dia sesak nafas. Pasal apa? Tak cukup. Pam berapa kali pun tak cukup. Sebab tu nanti saya cerita kat you, nafas ni dia ada kaitannya dengan oksigen. Kalau cukup oksigen, you tak payah nafas banyak-banyak. Ni sebab tak cukup oksigen. Dan selalunya kalau dia baring flat, dia akan sesak lagi sesak nafas dia. Sebab tu dia kena pakai you sekarang bantal tidur dah kena 2 atau 3 bantal, nak letak belakang bahu ni ataupun belakang kepala ni, nak kena jenguk ke depan sikit, kena panggung sikit. Kalau macam tu, tolong jangan main-main, mungkin dah ada penyakit jantung. Okey, dan kadang-kadang dia datang sekali dengan sakit kepala. Okey, satu cerita. Dan bila you pergi check, you ingat dah baik, doktor kata tak apa, ni mungkin mild, bau sikit-sikit dulu. Tetapi kalau you kena kerap pergi jumpa balik doktor, itu pun petanda you dah kena penyakit jantung. Saya ulang, kekerapan you pergi balik check dengan doktor tak baik-baik juga, dah 3-4 kali, confirm. Selalunya confirm lah. Walaupun doktor kata tak pasti ke apa lagi, you anggap sebagai dah ada penyakit jantung. Lebih baik you anggap benda tu ada daripada tak ada. Faham tak? Kalau you anggap ada, finally dah 3-4 kali check dengan doktor, dah buat stress test, besok clear, okey lah. Tapi takut yang terselindung, yang doktor pun tak perasan, yang tu kita kena feel. Sebab kita lah sebenarnya kenal diri kita, macam mana perasaan kita. So, nombor 3 ialah batuk. Batuk ni, ialah kalau batuk sahaja disebabkan you baru balik Mekah, ataupun you pergi hutan ke mana-mana, atau you pergi tempat yang ramai, mungkin zaman sekarang ni lagi risau sikit kan, you check tak ada COVID dan sebagainya, lepas tu okey, tak apa. Tapi datang lagi batuk ni, tak habis-habis batuk, dan batuk pula kadang-kadang ada macam kahak, macam you nak keluarkan sesuatu daripada, selalunya daripada mana?
seolah macam you nak buang daripada paru-paru. Sebab ingat tak, bila jantung ni dah tak boleh pump sekuat dahulu, dia backflow, dia tendang ke belakang. Pergi ke mana? Dia pergi ke paru-paru. Bila dia pergi ke paru-paru, apa jadi? Paru-paru tu berair. Pernah dengar tak orang kata paru-paru berair? Sebab di bahagian balon-balon kecil-kecil nama alveoli tu, dia berair. Jadi macam ada kolam pula kat situ. Jadi body kita bila ada benda yang pelik-pelik, dia akan buang secara otomatis. Itu kebaikan yang Allah bagi respon untuk lawan. Bila lawan, dia batuk lah. Faham tak? Jadi batuk, berkahak pula tu, dan setengah orang sampai mual, sampai loya, kadang-kadang sampai muntah pula lagi. I think you kena check. Mungkin dah memang serangan, bukan serangan jantung, dah ada penyakit jantung yang agak serius. Okey, nombor berapa? 3. Nombor 4 ialah kaki bengkak. Ni biasa you dengar kan, selalu saya cerita ada masalah, mungkin kalau tak jantung, mungkin masalah buah pinggang, ataupun masalah paru-paru pun boleh. So selalunya organ-organ ni yang terlibat. Dan hari ni sebab kita cerita tentang jantung, ni disebabkan bukan sebelah kiri pula, jantung sebelah kanan pula yang tak boleh pump. So dia tak boleh masuk ke paru-paru punya, daripada kanan nak pergi ke kiri tu kan. Kadang-kadang dia patah balik ke kawasan badan kita lah, dan selalu disebabkan oleh gravity. Kaki yang nombor 1 lah kena jadi bengkak. Nombor 2, kadang-kadang dia naik ke tangan-tangan, kadang-kadang ke mata, kadang-kadang ke bahagian perut pun, sebab terlalu banyak darah ataupun in this case cecair lah, air yang tak boleh ikut sekali keluar. Kaki bengkak, dan kalau you tekan pula dia tak mau naik balik, macam orang kata apa, ada lekuk tu ke dalam tu kan, tempat yang bengkak tu, itu selalunya you kena check. Kalau tak pasal buah pinggang, selalunya pasal paru-paru pun boleh, apa tu, jantung. Walaupun ada kes kalau tak cukup vitamin, macam apa saya cerita semalam tu, thiamine kan, pun boleh. Ada setengah mineral tak cukup, pun boleh kaki bengkak. Tapi yang kalau cerita macam ni, jantung lah jadi mustahak. Nombor 5 ialah berdebar-debar. Maksudnya you punya irama jantung you kan selalunya bunyi macam tu kan, sama kan kalau masa rehat, relax, dengar lecture I tengah lecture macam ni. Kalau you nak buat exercise sedikit pun dia laju, tetapi lajunya agak sekata, maksudnya tapi kadang-kadang kalau dia main cerita tak sekata, tak teratur ni, tengok kalau dia buat macam tu, lepas tu dia jadi terus macam tu, walaupun you tengah duduk macam ni, itu dipanggil fibrillation. Dah mulalah tu. Tachycardia, maksudnya terlalu tinggi, tak pasal-pasal tu. Jangan sampai tunggu kena cardiac arrest pula, ataupun yang jantung stop terus pula nanti kan. Dia tak attack pun, kadang-kadang dia terus berhenti je. Sebab ni ada kaitan dengan signal. Jadi jantung dia kena kerja overtime lah. So kalau kerja overtime sekejap tak apa, kalau all the time overtime, jantung yang jadi letih, dan jantung pun kadang-kadang give up juga. So kena jaga baik. Nombor 6 ialah you punya urine, air kencing boleh jadi sedikit, kurang daripada sepatutnya. You tahu sendiri, selalu you kencing sekian banyak, walaupun minum sekian biasa, macam you minum berapa gelas satu hari, katakan 6 gelas, you keluarkan air kencing, katakan biasa-biasa, katakan 4 gelas, 5 gelas, paling tinggi lah. Sekali ni cuma tak sampai 3 gelas, contoh. So urine output kalau low, I think you kena check. Tak semestinya masalah buah pinggang, ni ada kaitan dengan pump action, tak cukup darah supply. Jadi ni nak tapis apa, tak ada apa nak tapis lah, faham tak? Right. Ataupun dia dah penat juga, buah pinggang pun nak kena kerja bantu jantung you. Last sekali ialah you senang terkejut, kadang-kadang you jadi panik, sebab kalau you dah tahu kes-kes ni, you jenis kes yang cepat takut pula tu, lagilah. Dan stres ni, takut ni boleh menyebabkan jantung pun boleh jadi rosak. Ataupun kalau jantung tu memang dah malas, daripada mula dia dah nak sakit, you bagi macam baja bagi dia sakit pula lagi, lagilah menjadi. Dan selalunya kalau dia sampai tak
orang kata apa, otak pun tak sampai supply yang mencukupi oksigen dan nutrien, maka you akan dapat orang panggil macam nak nyanyuk, dementia. Dah lupa-lupa dah. Padahal umur baru katakan 40. You nak tahu tak, sekarang zaman budak-budak muda sekarang 27, 28 dah kena heart attack, penyakit jantung. Sebab apa? Sebab penyakit jantung semuanya bukan berlaku pada minggu lepas bermula. Dia bertahun-tahun, dan selalunya kan plak tu nak jadi atherosclerosis, yang nak jadikan macam tek gigi, tapi di dalam pembuluh darah kita, di dalam lining, lapisan dalamnya tu kan, dia itu yang menjadi tebal-tebal, dia mula-mula dia melindungi kolesterol yang jahat kan, dia tak pecah-pecah lagi. Kalau dia dah mula retak, dah pecah dan datang blood clotting pula, ada embolism, maksudnya pembekuan darah kat tempat yang pecah tu, kat situlah sangkut, faham tak? Dan dia dah jadi awal-awal lagi sebelum dia pecah tu, hampir 20 ataupun 15 tahun yang lepas. Jadi kalau orang buat kajian sekarang mengatakan budak-budak sekecil budak muda 12 hingga 14 tahun, kalau buka tempat dia punya arteri semua tu, kalau cek betul-betul semua dah ada. Semua dah ada apa? 60% daripada mereka dah ada dinamakan atherosclerosis. Faham tak? Tahi-tahi gigi yang diperbuat daripada kolesterol yang dah mula membeku tu. Sebab tu bila umur 27, 30 dah mula, patutnya masih lagi lembut, you punya pembuluh darah dia dah mula jadi keras, dah mula jadi liat. Jadi tak heranlah kalau kena marah dengan bos ke, kalau dah jadi depression ke, murung ke, ataupun ada kehilangan seseorang yang dia sayang ke, mulalah tu jadi cerita lah tu. Bergaduh pula suami isteri setiap hari, confirm umur 38 goodbye. Pernah dengar? Dan Tuhan bagi lelaki lebih pada wanita pula tu. Kan Tuhan tu maha adil. Dia membagikan penyakit pun ikut jantina juga. Kan setengah penyakit of course lady lebih, setengah penyakit lelaki yang lebih. Faham? Okey. Jadi kita tutup cerita dengan memberi pilihan. Selalunya saya akan bagi sikit solusi supaya you tidak tinggal terkapa-kapa, tak tahu apa nak buat. Okey, nombor satu ialah cukup tidur. Cukupkan tidur dahulu. Sebab saya dah cerita antioksidan ataupun apa orang panggil yang terbaik tu, antioksidan nama apa, glutathione yang dulu, melatonin. Ingat tak? Sebab tu tidur, dah saya cerita banyak tentang melatonin. Dia memainkan peranan yang terbaik untuk menjaga kesihatan keseluruhan badan kita. So dia lebih terror daripada glutathione. Nombor dua, jangan lagi makan makanan yang refined food. Maksudnya saya tak bagi gula tu, semua faham kan? Tapi malam ni saya fokus tambah sikit dengan semua-semua yang dah diproses. Semua makanan proses, kalau you nak lawan penyakit jantung you, nak cuba reversekan dia, dah ramai orang buat, you keluarkan semua makanan-makanan yang berproses, yang diproses. Dan tingkatkan vitamin E sekarang. Jarang saya sebut vitamin E, tocotrienol daripada minyak kelapa sawit merah selalunya boleh, minyak kelapa sawit pun boleh. Vitamin E supplement pun bagus, okey, untuk jantung. Lepas tu vitamin D3, K2 wajib, yang saya buat Santera tu, especially K2 yang ni tak boleh tinggal. Jangan ambil D3 sahaja, K2 wajib. Sebab apa? Dia nak kena atur kat mana nak letak kalsium dia tu. Kalau tidak nanti D3 akan tabur kalsium tempat-tempat yang tak sesuai. Lepas tu kali ni untuk jantung tak boleh makan karbohidrat yang tinggi. Selalu saya benarkan karbohidrat kan, tapi bila saya kata okey, you tibai pula. So malam ni no karbohidrat lagi bagus kalau you nak cepat ni. Kalau yang tengah sakit malam ni, you nak baik dalam 2-3 bulan ni, nak cuba nasib, tengok Tuhan bagi rezeki tak. Kenapa boleh? Sebab apa? Kita tidak bergantung kepada 3 line yang besar kat depan jantung tadi tu, supply arteri dia tu. Kita nak buka jalan halus, dia panggil jalan tikus, tahu tak? Jalan yang bypass dia tu. Sebab kalau tidak, you kena bagi bypass ke IJN. So lebih baik you buat bypass sendiri dulu, you cuba buka balik. Jalan tu mungkin dah penuh dengan
lalang. Kalau you bayangkan kat kampung tu penuh dengan rumput-rumput yang dah tebal, ada pokok pun dah naik pun, so you nak kena tebang dia. Macam mana nak tebang dia kan? You kena buka jalan dengan makanan yang betul, ikut D&D diet yang saya dah cerita dulu, dengan paginya buah-buahan yang pilih yang tak manis, semua saya dah cerita. Lepas tu ambil pilihan sayur yang 20 saya bagi tu, ikut sampai ulam dia sampai puasa tu, jangan lupa puasa. So very low in carbohydrate, yang nasi-nasi semua tu kalau boleh you cut down, okay? Ubi-ubi pun kalau boleh cut down buat sementara waktu. Lepas tu you jangan lupa kepada buah-buah lemon yang banyak sikit, buah lemon maksudnya limau, okay? Sayur yang menghijau saya dalam D&D diet wajib lah kan, you dah tahu berapa gram semua. Lepas tu omega 3 another kewajipan. Tadi D3, vitamin E, kelapa sawit semua tu, omega 3 you tahulah kan, ambil D&D saja inchi oil. Silakan, sekarang dah cukup stok, no problem. Ikan masih lagi saya minta you slow down sebab belum lagi bersih. Zaman sekarang belum dipastikan. Ramai orang dah setuju masih ada mercury, ada lead, ada apa lagi, arsenic, so berhati-hati ya. Ambil bijirin punya milk, susu kalau you nak masukkan juga dalam minuman you sikit-sikit ya. Nak main dengan susu, ambil susu yang penting susu almond, susu beras, susu barley. Sekarang ada susu oat pun, okay? Boleh semua tu. Lagi yang saya galakkan, you ambil santan, no problem, don't be afraid, okay? Lepas tu oatmeal boleh, yang organic ya, oatmeal. Okey, lepas tu nutritional yeast yang saya ajar semalam tu, saya ulang lagi sekali, 1 sudu sekali makan dah cukup. Kalau agak duit lebih, bubur 2 sudu. Dia tak ada masalah, 3 sudu pun tak apa. Sudu teh. Okey, masuk atas salad you, makan kacau-kacau dia, atau you nak telan sekali pun boleh, no problem. Sedap dia. Okey, very good. Memang terkenal untuk jantung. Kacang pilih 4 ni, dengar walnut, almond, saya ulang, walnut, almond, brazil nut dengan chestnut. Tahu chestnut, buah berangan? Walnut, almond, brazil dengan chestnut. Oh, satu lagi ada bonus, hazelnut. Saya jarang makan hazelnut tu, sebab tu saya terlupa ni. Okey, lepas tu bijirin apa pun, kacang-kacang panjang, kacang pendek, kacang buncis, kacang pendek, asalkan ada dia punya kacang dalam tu, edamame ke, beans, beans ni macam kidney beans. Pastikan you soak dia, masak dia elok lah, takut nanti beracun pula kan. Apa tu, kacang kuda, okay, nak buat humus ke, no problem. Okay, berry very important, strawberry, raspberry, blueberry, all the berry memang terkenal untuk jantung, okay? Lagi hitam lagi bagus. Avocado tak usah cerita lah, dia memang tak akan failnya, you bubur kat mana pun dia hidup. Dark chocolate, garlic, iaitu bawang putih, dengan kunyit, dengan black pepper, cinnamon, kayu manis, yes. Lepas tu you nak buat campur dengan cuka pun boleh, no problem. Apple cider vinegar, ataupun ambil kurma punya vinegar atau fig punya vinegar, okay? Campur dengan madu, campur dengan lemon, campur dengan garlic, campur dengan ginger. You boleh buat sekali. Saya ulang, yang satu koktail ni, dengar madu, cuka, daripada pilihan 3 tadi, campur lemon, campur garlic, campur ginger, buat sesedap rasa, minum selang sehari pun tak apa. Dan kita tutup cerita dengan last kali, minyak-minyak lain boleh lah, minyak kelapa dara. Budak-budak yang awal-awal muda-muda, ajar dia orang ambil D&D Kids tu, semuda 2 tahun dah mula galakkan dia. Sebab apa? Sebab umur 12 dah ada plug dah budak-budak zaman sekarang ni. Okey, ajar dia orang, sebab minyak-minyak MCT oil semua ni bagus untuk anti-inflamasi dan juga melawan daripada masalah atherosclerosis. Olive oil pun sama juga. Okey, so ingat yang saya cerita ni sebenarnya saya dah cerita banyak kali, tapi untuk tujuan you bersemangat malam ni supaya you belajar dan kita lawan sebaik mungkin, sebab penyakit jantung masih lagi menjadi pembunuh utama. Setengah tempat motor vehicle accident dah tank kita.
Tank kita, maksudnya kat Malaysia ni katanya aksiden lebih banyak daripada orang kena penyakit jantung, tapi itu aksiden, itu menzalimi diri sendiri. Tapi penyakit jantung pun menzalimi diri sendiri juga kan, sebab diet tak jaga, merokok, dengan obesity, dengan ada diabetes, itu semua dia punya orang panggil co-factor dia lah, comorbidity dia, faham, yang senang membawa kepada penyakit serangan jantung ataupun lemah jantung. Alright, so jangan lupa kepada yang saya kata apa tadi, vitamin E, D3K2, omega 3 yang essential oil tu, Santera untuk D3K2 jangan ambil kurang daripada 2 sachet satu hari, sebab nak penuhkan 10,000 international unit. Yang lain tu banyak herba-herba dan makanan yang sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sentiasa dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga. Dan kita sentiasa kena pandai apa? Let go and feel good all the time. Bye.